Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita masih lagi dalam bab 6. Okey, kita akan masuk subtopik yang terakhir, iaitu kita dah masuk 6.1, kita dah tengok 6.2, kita dah tengok 6.3. So kita akan tengok 6.4. Okey, kita dah tengok macam mana pengaruh komunis masuk dekat negara kita. Okey, kemudian kita dah tengok macam mana komunis mengancam negara kita dan usaha-usaha yang panjang tu. Macam mana usaha-usaha untuk menangani ancaman komunis. Dan last sekali kita akan tengok kesan darurat 6.4. Okey, so kita akan tengok sini. Kesan zaman darurat. Kamu tak nampak biarlah. Kesan zaman darurat kita akan tengok dari sudut politik dan juga sosioekonomi. Bila kata kesan, kesan. Ramai yang bila sebut kesan dia tak dapat detect. Biasanya kesan ni soalan dia dalam TP5 atau TP6 TP5 lah biasanya kesan ataupun saya selalu panggil dia akibat. Tapi saya jumpa ada satu lagi perkataan yang saya rasa lebih sesuai ataupun lebih senang untuk faham, iaitu perubahan. Macam contoh senang sebelum COVID dan selepas COVID. Kita boleh kata kesan COVID. Contoh. Jadi saya nak beritahu kesan awak boleh faham dari segi perubahan. So perubahan ni boleh jadi perubahan positif, boleh jadi perubahan negatif. Sebab tu kesan ni umum dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kalau soalan tanya kesan, awak boleh jawab dua-dua, positif dan negatif. So yang kita nak tengok dari segi kesan adalah dari segi politik dan sosioekonomi. Politik kita akan tengok peningkatan jumlah penduduk, positif. Penubuhan MCA, perubahan positif. Mempercepatkan kemerdekaan, perubahan yang positif. Dari segi sosioekonomi pula, kos belanja yang tinggi, negatif. Menambahkan penderitaan rakyat, negatif. Boleh menjejaskan hubungan kaum. Hubungan kaum ada dua, sama ada dia menjejaskan ataupun dia boleh menyatu padukan, satukan. Last sekali adalah jumlah korban yang tinggi, negatif. Nampak perubahan boleh jadi positif dan perubahan boleh jadi negatif. So soalan tanya kesan, dua-dua boleh sebab dia melibatkan perubahan zaman darurat tu berlaku macam mana. So kita akan tengok modul awak muka surat 12. Darurat memberi kesan jangka panjang. Apa maksudnya? Kesan ataupun perubahan. Perubahan jangka panjang dari segi aspek politik dan sosioekonomi yang kita akan tengok. Dan perkara yang bagusnya adalah peristiwa darurat ini adalah mempercepatkan usaha ke arah rundingan kemerdekaan. So kita akan tengok satu dulu. Sikit aspek politik. Yang bagusnya, kita punya tanah Melayu berlakulah peningkatan jumlah warga negara. Diterima secara reaksi secara positif dan negatif lah. Benda ni berlaku semasa rancangan perang saraf. Kalau awak tengok balik masa rancangan perang saraf ni, masa muka surat 8 yang awak dah siapkan tu, cuba tengok. Yang kedua. Yang kedua, melonggarkan syarat kewarganegaraan. Tujuan dia untuk menarik orang bukan Melayu untuk menjadi rakyat dekat tanah Melayu. Masa ni lah berlaku peningkatan jumlah penduduk. Sebab tu kerajaan telah melonggarkan
Syarat. Yang tadi tu awak dah buat masa 6.3, ni 6.4. Syarat kerakyatan. Okey, ini bukti dia. Okey. Menyebabkan seramai 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara. Okey, Persekutuan Tanah Melayu. Hal ini menunjukkan, okey, tolak ansur. Sifat tolak ansur orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan. Okey. Satu, aspek politik. Sebab itulah kita rakyat Malaysia ada banyak rakyat pelbagai kaum. Okey, tetapi pada masa ni kita nak fokus pada tanah Melayu saja yang bersama dengan semenanjung tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia. Semenanjung tanah Melayu pula. Semenanjung Malaysia, iaitu kaum majoriti kita fokus pada kat sini adalah Melayu, Cina dengan India. Okey. Okey, jangan salah faham Ini muka surat 8 Saya tunjuk je kat mana. Okey, so yang kedua adalah penubuhan MCA. Okey. MCA. Okey, berlaku masa Sir Harry Geni. Okey. So awak boleh tambah kat sini adalah semasa rancangan BRICS Okey, semasa rancangan BRICS. Okey. Kenapa? Sebab untuk dapatkan sokongan orang Cina. Okey, highlight. Okey, sehingga berjaya menubuhkan parti politik. Itu adalah kenapa MCA ditubuhkan. Okey, so pada masa tu tokoh dia siapa? Okey, Tan Cheng Lock. Okey, ingat nama tokoh ni penting kerana berjaya membentuk MCA di Kuala Lumpur, dan penubuhan MCA ni membuktikan bahawa bukan semua orang Cina sokong komunis. Okey? Bukan semua orang Cina yang sokong komunis. Maksudnya bila tubuhnya MCA ni maksud tunjukkan bahawa orang Cina pun tak setuju dengan komunis. Itu yang mesej yang disampaikan oleh British kepada orang komunis, supaya nak mengatakan bahawa penduduk Tanah Melayu takkan terima ideologi komunis dekat Tanah Melayu. Okey. Dan macam mana bukti yang menunjukkan MCA ini menyokong kerajaan? Yang pertama, MCA bekerjasama dengan kerajaan. Cara yang ditunjukkan adalah pertama, dia bantu dari sudut kewangan. Okey, duit lah. Okey, dengan membina kampung baru. Ni rancangan BRICS. Rancangan BRICS. Okey. Dan satu lagi adalah menjalankan kutipan derma. Okey, jangan lupa rancangan BRICS kat sini. Dia ada kaitan dia dengan usaha-usaha menangani secara tak langsung. Semasa menubuhkan rancangan BRICS, semasa nak menubuhkan kampung baru ini, British juga menggalakkan penubuhan MCA supaya sebagai salah satu tanda sokongan kepada British. Okey. Dan yang akhir sekali, yang ketiga adalah British sedar, darurat tak boleh ditamatkan dengan melalui kaedah tentera ataupun peperangan lah. Oleh itu, British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan. Ni memang berita baik lah. So, dalam pada masa sama, British menubuhkan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ataupun CLC. Untuk meningkatkan kesedaran politik di kalangan pemimpin dulu pemimpin kaum. Satu lagi. Yang ini kita akan tengok di dalam bab 7. Kesannya adalah terjalinnya kerjasama antara parti politik. Contohnya adalah gabungan UMNO
MCA dan MIC. Ya? Kerjasama parti politik antara UMNO yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, lepas tu MCA, Tan Cheng Lock dan juga MIC. Okay, so dia bergabung. Gabungan ini sebenarnya membentuk Parti Perikatan. Okey. Dan tambahan pula apabila kejayaan Parti Perikatan bukan saja dapat membentuk kerjasama antara parti politik dan dia juga berjaya memenangi pilihan raya yang terbesar. Ini tolong betulkan, salah. Okey. Menang dalam pilihan raya umum. Okey. Membuktikan pilihan raya ni pilihan raya ni kita akan tengok bab 8. Pilihan raya membuktikan. Okey. Sebenarnya ini saya tulis sokongan tapi dah saya tulis kat sini so tak ada ni Sebenarnya membuktikan sokongan dari pelbagai kaum. Okey. Dan akhir sekali perpaduan. Terbentuk perpaduan kaum yang terbentuk dapat mengalahkan komunis. Dengan itu PKM tidak mempunyai alasan untuk teruskan perjuangan. Cita-cita PKM nak jadikan Tanah Melayu sebagai negara komunis akan terbatal kerana tidak mendapat sokongan penuh daripada rakyat. Sebab rakyat kebanyakan dia tidak menyokong komunis. Okey. Allah. Okey, itulah dia. Okey, kesan. So, tengok ke latihan ni Okey, siapa yang dah boleh buat, senang je. Okey. Boleh terus buat. Saya tahu ramai yang dah boleh buat. Kat sini tengok balik yang awak dah buat ni, yang siapkan ni. Awak boleh ambil sini fakta dan juga sini huraian Macam biasa, tolong ambil yang senang. Siapa yang belum pandai buat, saya akan sediakan satu lagi khas untuk yang pelajar yang sederhana dan ke bawah lah. Okey, nanti saya akan sambung yang sosioekonomi. Terima kasih.